Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Lama sudah kita tak berjumpa. Lama sudah kita tak jumpa di arena pancing. Lama dah tak jumpa aku tepi air. Okey, jadi hari ni sebabnya gini kawan-kawan. Aku ni mengalami masalah kekumpauan yang kritikal lah juga. Tak tahu apa sebab. Tapi sebab mungkin tak ada rezeki lah satu. Usaha dah. Okey. Jadi hari ni aku masih sedang bersiap sedia sebenarnya untuk besok nak pergi mancing lah. Jadi setiap kali nak pergi mancing tu memang malam sebelumnya kita akan buat persediaan lah. Persediaan dari segi gewang, apa nak bawa kan. Kita tak akan bawa semua gewang-gewang kita. Kita akan bawa yang perlu mengikut kita punya target fish dan juga kita punya lapangan pancing. Jadi hari ni tak ada apa-apa aku nak share sangat. Just aku nak tunjukkan kepada korang macam mana aku buat persediaan pemilihan gewang sebelum aku keluar memancing. Baik, sebelum kita keluar pergi memancing, pertama sekali kita kena ada beberapa faktor yang kita kena ambil berat. Pertama sekali, apa target fish yang kita nak pancing? Ini yang paling penting sekali. Sebab daripada target fish, kita akan dapat kenal pasti apa gewang-gewang kita akan pakai dan apa setup yang kita patut bawa. So itu dia punya kesinambungan. Okay, macam hari ni aku nak kongsikan apa yang kita nak bawa, gewang-gewang apa yang orang kata boleh dibawa dalam tackle box sebagai persediaan untuk kita memancing di kawasan muara lah. Okay, ikan muara ni targetnya siakap merah, kerapu. Kalau macam sebelah sini tempat kawasan aku ni dia ada black bass, alu-alu dan sebagainya. Okay, jadi ikan-ikan beginilah. Jadi aku nak share, mungkin ada antara korang yang mungkin tak biasa ataupun belum ada pengetahuan apa kita nak, gewang apa nak bawa kalau kita pergi mancing muara kan. Jadi hari ni aku nak tunjukkan sedikit macam mana aku buat persediaan, macam mana aku pilih gewang. Okay, untuk makluman semua, kita tidak akan ada gewang yang exact. Maksudnya kita tak akan ada gewang yang memberi jawapan yang pasti. Contoh, kau nak pakai siakap, kau mesti kena pakai gewang ni. Tak ada. Contoh lagi, kalau kau nak dapat toman, kau mesti kena pakai buzzbait. Gewang lain tak makan. Kau nak mancing sebarang, mesti kena pakai spoon Abu Island contohnya, Ultima Yozuri contohnya. Tidak ada begitu. Sebab ikan dia takkan tahu jenama, dia takkan tahu jenis gewang. Dia bergantung pada pergerakan dan juga di mana gewang tu lalu. Kalau lalu dengan depan muka dia, memang dia bantai. Sebab itu dalam mancing kita, dalam casting ni, paling penting sekali kita kena baling gewang tepat ke dia punya rumah lah. Okay? Supaya kita lalu depan muka dia, apa gewang pun bantai. Cuma kita mesti ada persediaan. Sebab itu kita kena tahu di mana kita mancing. Okay, seperti contoh, macam besok aku nak mancing land base. Okay, ini cerita pasal land base dulu. Okay, kalau nak mancing land base, kita tahu macam kawasan aku nak pergi ni, kawasan tepinya lebih cetek. Dia agak tengah tu baru dalam. Okay, jadi kita kena tahu apa kita punya target fish. Target fish ni kita set lah. Contoh kalau kawasan tu macam saya cakap tadi, kawasan tu kita tak tahu apa ikan yang ada, tapi kita mancing muara. Jadi ikan-ikan yang berpotensi macam aku cakap tadi lah, siakap merah, mungkin bulan-bulan, apa lagi, alu-alu dan sebagainya. Okay, jadi bila kita mancing land base, kita dah tahu kawasan itu dia akan kata tebing itu cetek. Jangan kita bawa gewang-gewang yang terlampau sodok dasar. Okay, macam aku kebiasaannya kalau aku nak main land base dan aku tahu tempat itu, bila kita main land base ni, bila tersangkut kita akan jadi problem. Lure retriever pun kadang-kadang takkan sampai sebab dia kita separas dengan air kan. Pakai retriever pun payah nak sampai kalau tersangkut. Jadi solution dia, aku akan bawa gewang-gewang yang sama ada gewang itu kurang risiko sangkut, dan aku pakai gewang yang cetek. Apa bendanya? Kalau gewang cetek, aku akan cari minnow. Gewang-gewang panjang. Sebab bila kita tahu target fish kita tahu apa dia punya apa dia punya diet dia. Kalau macam ikan-ikan muara ni, contohnya ikan siakap dan sebagainya ni, diet dia antara ikan belanak, ikan jenjulung. Jadi ini antara target fish ataupun bait fish yang berprofil panjang. Jadi bila kita target siakap, kita bawa ataupun kita bawa lah gewang-gewang yang menyerupai dia punya diet pemakanan, supaya ikan ni tak ragu-ragu lah nak ambil gewang kita. Okay, jadi apa gewangnya, gewang-gewang yang berprofil.
panjang. Okey, apa-apalah. Gewang apa tu aku tak sebut lah, macam-macam jenis lah kan. Gewang profile panjang ni ada macam-macam rupa, macam-macam jenis, macam-macam harga, macam-macam warna. Jadi kita bawa dulu gewang profile panjang. Okey. Macam ni pun kira panjang lah ni. Macam ni. Okey. Macam ni. Okey. Gewang apa, ingat aku ulang sekali, gewang apa jenis brand aku tak nak ajar. Cuma korang bergantung pada korang. Sebab kalau katalah contoh aku beritahu okey ini. Siakap makan Rapala flat wrap. Kalau dah korang nak juga cari benda ni, takkan nyusahkan diri. Satu hal. Kan mana tak, yang orang kata bajetnya rendah sebab flat wrap ni agak mahal jugalah. Tak adalah mahal mana, RM30 ke RM40. Mahal lah tu untuk satu ekor gewang kan. Jadi mana yang kata mungkin macam student, tak berapa ada duit, jadi agak keberatan lah kalau kita kata nak beli, okay, nak pakai Siakap, mesti kena pakai ni dia makan. Tak boleh lah gitu. Cuma aku boleh bagi tahu gewang yang berprofil panjang. Apa lagi diet Siakap? Apa lagi dietnya? Contohnya kita tahu dia makan udang. Okey. Udang, kita bawalah udang palsu. Udang-udang tiruan. Apa udang-udang yang ada kat pasaran ni? Macam contohnya udang macam ni, udang zerek. Bukan zerek je ada udang, Starlit ada. Sekarang ni banyak company-company yang keluarkan kopi-kopi kan. Kalau korang tengok di China punya Shopee, China kopi, banyak lagi orang yang merupai udang zerek ni dikeluarkan di pasaran, boleh pakai udang-udang. Bawa macam ni, bawa. Kita bawa gewang yang dikatakan berpotensi untuk dia makan, sebab kita follow diet dia. Biasanya kalau aku land base itu aku bawa, dan juga aku bawa SP. Okey, ni SP. SP apa saiz tak kisah, 3 inci boleh, 4 inci boleh, 5 inci boleh. Tapi kalau aku favorite, aku suka 4 inci dan 5 inci. Sebab bila kita pakai yang besar ni, dia akan trigger ikan untuk bernafsu lah, untuk lebih bernafsu untuk makan. Sebab dia tengok umpan yang besar lalu kan. Jadi dia rasa macam kita lah. Kalau kita nak pilih ayam KFC pun kita nak ayam besar kan. Macam tu lah. Kalau kat kedai kita nak ayam besar, begitu juga ikan. Okay, ada kalanya dia tertarik dengan gewang-gewang besar ni. Jadi aku suka bawa set-set begitu. Okay, itu cerita land base. Ingat Okay, apa lagi selain daripada gewang-gewang panjang? Korang boleh bawa gewang-gewang yang bersudu, pendek, tetapi dia berprofil pendek. Dia bukan berprofil panjang. Contohnya gewang-gewang yang serupa macam ni, boleh juga dibawa. Sebab kalau kita tengok di muara, ada juga ikan-ikan begini. Apa nama ikan tu Ikan kekek kot. Dia macam ni rupa, dia lebar-lebar, dia tak panjang. Ini juga antara ikan-ikan yang jenis-jenis begini juga antara ikan yang selalu dikejar dan dibantai oleh Siakap lah. Ataupun ikan-ikan muara. Okay, itu kalau land base. Kalau kita boating, alright, kalau kita boating, kebiasaannya kita boating, kalau aku kebiasaannya kalau boating, aku kurang bawa gewang-gewang minum. Sebab biasanya kalau kita boating, kita akan spot, kita akan target kawasan-kawasan yang ada reba yang dalam dia 2 meter, 3 meter dalam lah, tebing yang dalam. Jadi kebiasaannya bawa gewang-gewang yang sudu panjang, sodok-sodok. Contohnya panjang-panjang lah, begini-begini. Okay. Apa jenis gewang? Again, aku ulang, tak kisah apa jenis gewang, yang penting dia sodok dalam dan dia boleh sampai ke structure yang kita nak target. Sangkut, kalau gewang ni, gewang dalam sangkut. Kalau kita naik boat, kita sangkut, kita tak risau sangat. Kita boleh pakai pendayung je, kita boleh pergi ambil. Dan juga kita boleh pakai lure retriever. Lure retriever lagi mudah kalau pakai boat sebab kita di atas dia terus sampai lah. Kalau kita land base dia jauh, dia susah. Okay, ini kalau kita nak main area muara lah. Okay, kalau kita boating boleh juga bawa SP. Sebab SP kalau kita tenggelamkan, dia boleh sampai ke structure. Dia lebih berkesan juga. Sama juga dengan udang, kita boleh pakai. Warna. Okay, warna ni selalu dijadi pertanyaan, persoalan. Okay, kalau macam aku mudah. Okay, aku akan bawa 3 jenis. Satu warna terang. Okay, warna terang ni warna-warna yang menyerlah. Contoh begini, Fight Tiger. Contoh warna-warna gold-gold begini. Okay, ini warna-warna yang terang, warna-warna yang menyerlah. Okay, warna-warna garang lah orang kata. Warna begini kan. Okay, satu warna terang. Warna terang ni dipakai waktu bila? Kebiasaannya kita pakai waktu air keruh bulu kera tu.
air keruh macam mana. Kalau kita air keruh yang lebih kurang, kalau kita letak tangan atau kita letak kaki dalam air, kita masih nampak kaki kita, dia keruh-keruh sedikit. So gewang-gewang begini biasanya dia akan trigger, kata berkesan untuk ikan-ikan yang waktu air keruh lah. Kalau air betul-betul keruh susu, kalau betul-betul keruh susu, baik, ini tips sikit aku nak bagi. Tips ni aku belajar dari FBA. Kita kalau biasanya dulu, kalau air keruh-keruh betul, kita akan pakai gewang-gewang terang kan. Baik, sebenarnya kalau air keruh kita pakai gewang-gewang yang gelap, gewang-gewang hitam. Sebab apa? Sebab dia akan wujudkan efek bayang, macam berbayang-bayang gitu. Kita pakai gewang yang gelap, ingat gelap dan berbunyi. Ini waktu air keruh. Kalau air jernih kita pakai warna-warna yang natural, warna-warna asli, warna-warna yang menyerupai ikan sebenar. Contoh warna-warna asli yang macam ni gewang ni aku beli dekat Shopee. Sebab gewang ni dia imitate ikan belanak. Alah, macam cantum pula ni. Gewang ni menyerupai ikan belanak. Jadi gewang ni boleh dikatakan boleh digunakan waktu air jernih. Sebab bila air jernih, ikan lebih nampak penglihatannya lebih, yang kata penglihatan lebih jelas, dia akan lebih berhati-hati dan dia akan kata culas lah untuk bahan bantai gewang. Jadi kita kena gunakan kebijaksanaan kita sebagai manusia, perdaya dia, kita carilah ataupun kita gunakan psikologi macam mana ikan fikir, kita anggap begitulah. Perumpamaannya begitu. Jadi ingat, so kalau kita pergi casting, sama juga kalau buat SP pun, bawa lah beberapa jenis warna. Macam ni warna putih ni. Putih ni consider macam natural lah. Natural. Warna-warna gelap. Ini warna gelap-gelap ada sparkling sikit. Dan yang warna-warna terang. Warna-warna macam ni, terang-terang. Nampak So jenis apa SP sama juga. Aku tak nak menyarankan apa-apa jenis SP. Semua jenis SP boleh pakai, bergantung kepada pemancing itu sendiri, macam mana kita pilih dan kita gayakan kita punya gewang. Begitu juga dengan gewang-gewang yang lain. Aku ulang lagi, berapa kali dah ulang dalam video ni. Jangan kita menyatakan salah satu gewang itulah gewang. Kalau nak pakai ikan besar kena pakai gini kan. No, salah. Pada kita sebenarnya. Sebab ikan apa-apa lalu depan dia, kalau ngam tak nampak macam palsu sangat, dia memang bantai. Sebab kita mancing ni ikan predator. Ikan predator ni ikan-ikan ganas. Dan dia kebiasaannya dia pantang nampak rezeki lah. Dia pantang tolak rezeki ikan-ikan ni. Jadi geng, so sikit je perkongsian ni. So harap-harap ada manfaat kepada korang. Sebab aku pun kebetulan tadi aku nak pilih-pilih gewang untuk besok. Nampak aku dah keluarkan ni. Semuanya boleh katakan gewang-gewang yang cetek lah. Jadi tak perlu kita pergi casting kita bawa segala-gala gewang kita yang beratus-ratus ekor tu, tak perlu bawa. Dan kita pun kalau pergi kedai pancing, tak perlulah kita beli gewang macam kita nak bawa koleksi gewang. So kita bawa mana yang perlu. Yang penting kita tahu apa target fish kita, apa game kita, dan di mana tempat kita nak mancing. So ini perkara-perkara yang penting, korang kena ambil berat. Dan pergilah mancing dengan apa gewang yang ada. Jangan ikut-ikut orang. Jangan kawan kata jenama sekian-sekian, kita pun beli jenama sekian-sekian. Boleh katakan tidak ada gewang yang boleh kita janjikan ini wajib dapat, mesti dapat, tak ada. So itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Doakan aku besok ada strike, mudah-mudahan. Besok aku window tak banyak, lebih kurang ada 2 jam saja. Sebab dah lama sangat aku tak turun ke laut. Biasanya pergi laut yang kata mudah sikit lah cari ikan. Kalau casting ni agak susah sikit. So tak apa, InsyaAllah mudah-mudahan besok ada rezeki. Geng, teruskan support Arif Fishing. Like, subscribe, komen. Dan kalau korang rasa bermanfaat benda ni, korang boleh share. Kalau rasa tak suka, boleh buat teguran yang manis. Jangan kutuk-kutuk aku. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan korang juga akan selalu strike. Kita jumpa lagi.